Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Apa khabar tuan puan saudara-saudari penonton yang saya muliakan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria, sejahtera bersama keluarga masing-masing dan pagi-pagi ini ada sempat menonton di rumah ya, sebelum pergi kerja. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan pagi ini akan membawa satu kebaikan ya dan akan menarik hidayat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bincangkan pagi ini ialah bagaimana kita nak memberi teguran dengan cara yang paling hikmah, insya-Allah. Sebab ikut kajian saya, ikut pemerhatian saya, ikut pengalaman saya yang agak banyak juga maklumlah orang tua yang dalam hidup, saya dapati bahawa kebanyakan orang bukan kecil hati, bukan marah bila ditegur. Tidak. Kebanyakan orang kecil hati sebab cara menegur yang tidak hikmah, yang tidak diplomatik, yang mungkin tidak sesuai. Ya, itu kita nak bincang insya-Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan saya akan berubah, mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar, yang dapat mengikuti perbincangan kita akan dapat berubah insya-Allah. Baik. Jadi pertamanya kita kena bincangkan kenapa orang tegur-tegur kita ni? Apa tujuan orang menegur? Ya. Apakah dia punya asas kepada tegur menegur ni? Dan saya terkenang satu peribahasa Cina yang saya selalu sebut-sebut di program ini ataupun program-program lain di TV3. Iaitu satu peribahasa Cina yang berbunyi, barang siapa yang memuji-memuji saya, yang memuji-muji saya adalah sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Apa khabar tuan puan saudara-saudari penonton yang saya muliakan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria, sejahtera bersama keluarga masing-masing dan pagi-pagi ini ada sempat menonton di rumah ya, sebelum pergi kerja. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan pagi ini akan membawa satu kebaikan ya dan akan menarik hidayat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bincangkan pagi ini ialah bagaimana kita nak memberi teguran dengan cara yang paling hikmah, insya-Allah. Sebab ikut kajian saya, ikut pemerhatian saya, ikut pengalaman saya yang agak banyak juga maklumlah orang tua yang dalam hidup, saya dapati bahawa kebanyakan orang bukan kecil hati, bukan marah bila ditegur. Tidak. Kebanyakan orang kecil hati sebab cara menegur yang tidak hikmah, yang tidak diplomatik, yang mungkin tidak sesuai. Ya, itu kita nak bincang insya-Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan saya akan berubah, mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar, yang dapat mengikuti perbincangan kita akan dapat berubah insya-Allah. Baik. Jadi pertamanya kita kena bincangkan kenapa orang tegur-tegur kita ni? Apa tujuan orang menegur? Ya, apakah dia punya asas kepada tegur menegur ni? Dan saya terkenang satu peribahasa Cina yang saya selalu sebut-sebut di program ini ataupun program-program lain di TV3. Iaitu satu peribahasa Cina yang berbunyi, barang siapa yang memuji-memuji saya, yang memuji-muji saya adalah sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu salat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Musuh saya. Barang siapa yang menegur kesilapan saya, yang mengkritik saya, itulah sifu saya, guru saya. Jadi sebenarnya, tegur-menegur ini satu kaedah yang sangat penting untuk mendidik orang, untuk merangsang orang berubah ke arah yang lebih baik. Ya? Dan Islam itu sendiri pun ad-dinun nasihah. Islam itu agama ataupun ad-din yang berteraskan tegur-menegur, nasihat-menasihati, pesan-memesan. So artinya kalau kita tegur-menegur, ianya selaras dengan saranan agama, insya-Allah. Ya? Dan Allah menyebut dalam sepotong ayat yang selalu kita dengar yang sangat popular. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kamu adalah sebaik-baik umat. Ya, yang dicipta untuk manusia, sebagai contoh pada manusia, sebagai model kepada manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu mencegah, kamu menegur, kamu melarang akan keburukan, dan kamu bertakwa kepada Allah. Jadi artinya sesuatu yang disarankan oleh agama, salah satunya ialah menegur akan kesilapan, mencegah kemungkaran, menegur kesilapan, kejahatan dan sebagainya. Ya? Jadi sebenarnya tegur menegur adalah satu rahmat yang amat besar. Jadi kalau ada orang tegur saya, itu satu rahmat yang besar. Tapi kita dapat hakikat itu setelah lama dalam penghidupan. Saya dah tua-tua begini, kadang baru dapat kesedaran bahawa setiap teguran yang saya terima adalah satu rahmat yang amat besar untuk saya hisap diri saya dan perbaiki diri saya dan terus berubah dari masa ke masa. Tetapi masa saya muda dulu, pernah muda you? Walaupun saya macam ini mukanya, tapi dulu muda. Dan masa muda pun agak handsome. Taklah macam Inti Roshan, tapi lebih kurang Amir Khan lah, lebih kurang lah, ya, tak jauh bezanya. So, saya kadang bila ditegur, saya akan fed up, marah, berontak, defensif, melawan balik, mempertahankan diri dan sebagainya. Tak nampak kehebatan ataupun perkara yang tersirat di sebalik teguran. Ya? Dan saya ulang balik, ramai orang kecil hati bukan sebab kena tegur, tapi ramai orang kecil hati marah ataupun melawan sebab cara menegur. Jadi rumusan yang kita kena boleh buat sekarang ialah,
Ibu bapa menegur sebab sayang. Pasangan menegur sebab sayang dan hormat. Ketua menegur anak buahnya sebab sayang. Anak buah menegur bosnya sebab sayang dan hormat. Ya, pemimpin tegur rakyat ataupun orang yang dipimpin sebab sayang. Rakyat menegur pemimpinnya ya sebab sayang dan hormat. Jadi inilah kalau kita dapat terapkan diri kita, kita akan mudah bersedia memberi teguran ataupun menerima teguran. Baik. Apakah punca-punca ya ataupun niat orang menegur? Bukan punca lah, niat orang menegur. Ya, ikut kajian saya lah. Ya, saya orang tua yang ada juga pengalaman ya mengkaunsul, menasihat dan memberikan ceramah seluruh ASEAN lah ya. Saya dapati bahawa orang menegur satu tujuannya ialah untuk memastikan benda yang salah jadi betul. Ya, okey, nak membetulkan betul. Yang keduanya, orang menegur sebab nak memastikan kerja yang dibuat itu beres, betul mengikut susun galurnya, betul mengikut prosedurnya. Itu sebabnya ditegur. Yang ketiganya, orang menegur sebab nak mendapat kerjasama. Kalau ada anak buah ataupun kawan ataupun rakan sekerja yang tidak mengikut saluran, yang buat kerja masing-masing, yang tak nak kerjasama, maka ditegur untuk mendapatkan kerjasama ataupun cooperation. Ya. Kadang kita tegur-menegur untuk minta perhatian. Kadang suami menegur isteri sebab tak diberi perhatian dan sebagainya. Ya. Okey. Kadang orang menegur sebab nak belagak. Nak belagak yang ditera, nak menganggap dia pandai, nak menganggap dia banyak pengalaman dan sebagainya. Ada juga tegur-menegur sebab belagak. Ada orang tegur untuk menguji kehebatan orang yang ditegur. Ya. Ada orang menegur sebab tak boleh tengok orang senang. Dan ada orang yang memang tak boleh tengok ya orang dan dia sangka dia saja yang betul. Jadi itu antara punca-punca orang yang menegur orang lain. Dan lepas nanti kita akan bincangkan ya bagaimanakah caranya nak menegur dengan yang paling hikmah agar orang yang kita tegur itu mudah menerima teguran kita, mudah menghayati dan mudah-mudahan dapat bertindak. Akhir kalam sebelum kita berhenti rehat sebentar ialah orang yang cemerlang ya dia akan memberitahu orang lain apa kesilapannya. Ya. Orang yang baik, dia akan memberi penjelasan tentang apa yang patut diubah. Orang yang hebat, ya, ialah orang yang memberi contoh-contoh bagaimana nak berubah. Dan orang yang misali, yang Allah suka, ialah orang yang mendorong orang lain jadi hebat dan berubah ke arah cemerlangan. Jumpa lagi selepas ni, insyaAllah. Sambungan kisah penggali kubur. I nak tebus segala dosa I terhadap you. You tinggalkan penggali kubur tu. You kahwin dengan I. Biar I jaga you, Salina. Biar I jaga you. Dia terlalu banyak berjasa pada I. Si penggali kubur yang you hina, yang you anggap tak berpelajaran, itulah yang tanggung semua dosa-dosa kita. You tahu tak? Sayang Salina, Jumaat 9 Januari, 1.30 petang di TV3. Alhamdulillah bertemu kembali ya dan terima kasih kerana masih sudi bersama kita. Now, bagaimanakah cara-cara yang berhikmah insya-Allah untuk memberi teguran? Ini saya pesan pada diri saya sambil berpesan kepada tuan-tuan puan-puan saudara-saudari yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Ya. Jadi pertamanya bila kita nak tegur orang, first and foremost nombor satu, cek niat kita. Apakah niat kita menegur orang? Adakah niat kita itu murni, tulus, mulus? Adakah niat kita itu nak menunjukkan kita terror, kita hebat? Ya? Adakah niat kita itu untuk menunjukkan kita pandai? Adakah niat kita untuk sekadar mencari salah orang? Adakah niat kita nak mempermalukan orang lain? Itu kena tengok balik. Jadi mudah-mudahan saya pesan pada diri saya balik, pada tuan-puan, kita niat kita tegur itu ialah semata-mata kerana lillahi ta'ala untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, untuk menyuruh kepada kebaikan, untuk mencegah segala kemungkaran, keburukan dan sebagainya. Niat, ya, niat itu penting sangat. Yang kedua, first step, niat kena betul. Yang keduanya, bacalah doa. Bila kita tegur orang, orang mungkin berubah, orang mungkin tidak berubah.
Bila orang berubah selepas kita tegur, dia berubah bukan sebab teguran kita. Dia berubah bukan sebab kita terror, kita pandai, kita berkesan dalam menegur. Dia berubah sebab Allah bagi dia hidayat untuk berubah. Kita sebagai asbab, kita sebagai alat sahaja untuk merangsang perubahan. Yang mengubah manusia ialah Allah SWT. Justru untuk mendapat bantuan Allah, kita kena banyak doa. Berapa orang sebelum tegur orang mesti baca doa dulu. Pergi ke ke satu sudut, angkat tangan, ya Allah, aku nak tegur isteri aku ni. Kang dia mengajuk pula. Kang ni bokot aku 3-4 hari. Sengsara aku. Berapa orang yang sebelum menegur isterinya terus angkat tangan di satu pojok, di satu penjuru, angkat tangan doa. Tak begitulah, maksudnya kita doa dulu dalam hati, doa sebelum kita menegur orang. Antara doa-doa yang patut kita baca, semua orang dah tahu, ialah of course doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi mudah kita minta Allah supaya pemudahkan cara kita menyampaikan dan memudahkan supaya buka hati dan minda orang yang kita nak tegur. Jadi dengan hidayat Allah itulah maka teguran kita mungkin akan ada kesan. Bukan kita yang hebat, Allah yang beri hidayat pada orang yang akan diubah itu. So, itu doa yang sangat baik. Satu lagi doa yang dipesan oleh ramai ulama kepada kita ialah, bacalah doa untuk melembutkan hati orang yang nak kita tegur. Macam-macam doa. Salah satu doa yang baik ialah 3 nama Allah. Yang pernah saya sebut dulu, saya ulang balik. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca 3 kali, kalau ada peluang, kita hembuslah ke arah orang yang kita nak tegur. Kalau masih jauh. Tengok dah berdepan ni, janganlah tiup-tiup dia. Takut dia kata, apa gila ke si Hafiz ni? Dia hembusnya muka aku ni, apa hal? Misal katalah. Kalau, kita nak, ada ke depan orang, Al-Aziz, aku ni nak tegur kau. Orang kata, apa orang ni hembus? Pula baru makan petai, hembus orang. Mau pitam. Jadi, kita hembus itu dari jauh. Bukan apa, doa tak ada power. Power root pun tak ada power. Doa tak ada power. Tetapi yang ada power cuma Allah SWT. Okey. So, pertama tadi niat yang kudus, tulus, mulus. Keduanya doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang yang beriman, orang mukmin. So kita mesti berdoa sebab ramai orang, saya pesan diri saya ni, yang bila nak tegur orang, dia terlupa untuk berdoa dahulu. Kan sedih tu Satu sumber yang sangat power, yang sangat powerful, yang sangat berkesan, yang sangat hebat, tetapi kita terlepas pandang. 2, yang ketiga. Kalau kita nak tegur orang, mulakan dengan ta'aruf. Mulakan dengan mewujudkan keselesaan, mewujudkan persahabatan, mewujudkan kasih sayang, ta'aruf, bertanya khabar, belai membelai, kalau relevan, puji memuji, Dalam konteks yang sama ini, sebenarnya saya terkenang kata seorang pakar psikologi yang berfikrah Islami yang mengatakan bahawa untuk kita mewujudkan ta'aruf sambil dapat membuka hati dan minda orang yang nak kita tegur, gunakan prinsip 7 kali puji, 1 kali tegur. Artinya kita puji banyak-banyaklah, 5, 6, 7, 8 perkara yang positif mengenai orang itu, and then kita kita barulah tegur dia step by step. Barulah kita kritik. 7 kali puji, 7 kali tegur, 1 kali puji. Itu satu. Dan yang aspek kedua dari segi ta'aruf ini ialah, kita kalau boleh duduk, jangan terlampau berjauhan. Ramai orang kadang-kadang, dia rebel, dia marah sebab orang yang menegur dengan orang yang ditegur itu jauh kedudukannya. Mak kadang tegur anak sambil, mak kat dapur, anak kat depan TV, jauh. Mungkin 20 hela. Besar sangat rumah tu. 20 kaki lah. 20 kaki. Oi Fiz, pergi mandi. Petang ni, kamu ni comot, nak berkurap ke? Mak marah daripada dapur. Kata. Jadi anak dia kena rebel sebab jauh sangat. Jadi mak, abah yang nak tegur tu duduk dekat. Bos nak tegur anak buahnya duduk dekat. Sebagai panduan. Kalau orang yang sama jantina, laki-laki dengan laki, perempuan-perempuan, duduk antara lebih kurang 2 kaki lah. Kalau dalam keadaan mesra, paling jauh pun 4 kaki. Kalau dalam keadaan pejabat, 2 hingga 4 kaki. Itu namanya personal distance ataupun jarak peribadi yang mudah orang menerima baik. Nasihat, teguran dan kritikan. Jangan duduk jauh-jauh.
Terutamanya kalau mak bapak nak nasihat anak lelaki, duduk sebelahnya, peluk dia, nasihat. Mudah anak dengar dan tidak melawan. Lagipun, kalau duduk dekat, suara jadi lembut. Duduk jauh, terpaksa naikkan suara. Bila naikkan suara, orang dengar pun tension. Kita tengok, saya naikkan suara, tengok, dah ada tension tu. Ya, ada marah saya tu. Minta maaf lah, itu bagi contoh. Maklumlah pagi-pagi buta, ada yang mengantuk depan TV, nak tengok laman Nurani, tapi yang mengantuk buat apa? Itu ceritanya. Ya, alright. So, itu yang ketiga. Ya, dan yang keempat, ya, kita akan sambung sebentar lagi lah. Jangan lagi mana-mana, kita cerita banyak ni. Ya, sampai 10-11 petua bagaimana nak memberi teguran yang berhikmah. Mudah-mudahan Allah bagi kita hidayat. Jumpa lagi selepas ni. Dan langkah keempat ialah kita mulakan tadi dengan puji-pujian yang ikhlas. Kita puji dengan ikhlas. Jangan puji secara yang hipokrit, yang tidak jujur. Nanti orang yang kita tegur akan kecil hati dan akan mula memberontak. Ya, baik. Ya, jadi kita sambung. Selepas kita beri puji-pujian yang ala kadar, yang ikhlas tu, 5-6 kebaikan, barulah kita berikan teguran. Tapi sebelum kita teguran tu, kita berikan warning ataupun kita berikan apa nama kata tu? Satu situasi untuk mereka bersedia. Sediakan otak mereka untuk menerima teguran. Contohnya, ya, kamu ni Wan Farid, ya. Walaupun kamu memang banyak kebaikan-kebaikan, macam saya juga ada kelemahan. You pun ada kelemahan. Jadi, yang baik, saya nampak baik. Yang buruk, saya kena tegur. Dan kalau saya pun ada keburukan, you tegur saya. Jadi, orang itu sudah bersedia untuk ditegur. Jadi, dan terus kita, selangkah selanjutnya kita tegurlah. Ya, kita tegur dengan ikhlas. Dan bila menegur ni penting. Bila menegur, jangan ungkit perkara yang lepas. Ini banyak kali berlaku, acap kali berlaku, ya. Apabila kita menegur orang, kita ungkit, terutamanya suami isteri, terutamanya mak dengan bapa, terutamanya mak bapa dengan anak-anak, bos dengan anak buah, diungkit. You datang lewat. Hari ini datang lewat. Okeylah, yang minggu-minggu lepas tu sudah bagi hukuman. Awak sejak kecil dah berapa kali lewat? Ada cerita lama pula. Tahun lepas berapa kali lewat? Ya, tahun 99 berapa kali lewat? Dah. Aku lewat pagi ni, okey lah. Yang lepas-lepas tu dah dimarah dulu. Kenapa diungkit balik? Ini dia. Ya? So, jangan ungkit perkara lama. Tolong tegur kesilapan saya sekarang. Gunakan kaedah yang spesifik, yang jelas, yang tulus. Ya? Agar saya nampak apa yang saya silap ataupun apa yang perlu saya betulkan. Itu petua nombor 5, nombor 6. Ya? Seterusnya. Ya? Kita kena tegur secara yang agak khusus. Jangan tegur secara umum. Kerja awak ni tak profesional. Sikap awak ni negatif. Ya? Cara awak bekerja ni tak teratur. Kalau macam itu teguran kita, anak yang kita tegur tak faham. Dia tahu perkataan tu tak profesional, dia tahu. Tak teratur, dia tahu. Tapi apa benda yang tak teratur? Ya, baju saya ke, buku-buku saya ke, pakaian saya ke, ya, rambut saya ke. Jadi, be spesifik, khusus. Ya, jangan kita menegur secara umum. Teguran secara umum macam tak tegur. Ya, sama juga lah macam mak kena berpesan pada anak pergi sekolah baik-baik ya. Kalau jalan kat jalan tu baik-baik ya. Itu pada saya pesanan teguran yang langsung tak ada makna sebab terlampau umum. Bila terlampau umum orang tak faham, bila orang tak faham sia-sia memberi teguran, sia-sia memberi nasihat, sia-sia memberi peringatan. Ya, jadi khusus. Ya, kamu kalau jalan tepi jalan, belah kanan supaya nampak kereta dari depan. Kamu kalau buat kerja rumah, selepas habis, tolong susun buku-buku tu. Pen, pensil, elok-elok. Letak balik di tempat asal. Jadi orang yang kena tegur tu terus khusus, spesifik, jelas. Dan jangan ungkit. Mak tak nak kamu buat macam tahun lepas. No more. Ni tahun 2002, ya kita start buku baru. Jangan ungkit peristiwa lama. Okey? Jadi itu yang penting. Dan yang seterusnya, langkah ketujuh contohnya ialah kita kena tolong orang yang kita tegur tu mengenal pasti kenapa dia ada masalah. Kalau kita tegur orang, tapi kadang orang yang bermasalah, dia dalam keadaan terkapai-kapai. Ya, dia tenggelam dalam masalahnya sampai dia tak nampak apa punca masalahnya. Jadi mungkin kita sebagai orang yang objektif, yang dapat melihat dengan secara yang lebih sistematik dan tidak berat sebelah, kita kena terangkan apakah punca-punca masalahnya. Ya, jadi kita cari punca-punca sama-sama. Dah kita tahu kenapa di punca, kita terangkan pula langkah yang nombor 8. Bagaimana cara nak mengatasi masalah awak ni? Pertama, fikir apa puncanya. Kedua,
kita bincang. Ataupun you bincang dengan mak bapak, you bincang dengan adik-beradik, you bincang dengan bos you. Yang ketiganya, jangan lupa istikharah. Yang keempatnya, solat taubat, solat hajat. Lepas tu, tengok. Dah kita, tahu cara mana nak mengatasinya, kita rangsang pula langkah yang nombor 9. Bagaimana nak membentuk action plan atau rangka tindakan. Apa nak buat langkah 1? Langkah 2, langkah 3, langkah 4. Jadi orang yang kena tegur tu jelas apa yang dia nak buat. Kerana kita tegur tapi dia tak tahu apa nak buat. Dan kita marah pula kalau dia tak berubah. No, kita terangkan, bantu dia untuk membuat langkah-langkah tindakan. Yang nombor 10 ialah naikkan semangat dia balik. Naikkan semangat dia balik. Bila kita tegur, ingat. Hafiz, kamu budak baik, kamu budak pandai. Abdul Sattar, kamu hebat. Wan Farid, walaupun kamu tak handsome sangat, tapi kamu pandai. Kamu itu, kami ini. Bagi semangat. And then, tolong betulkan. I know you can do it. Abah tahu, saya tahu, kamu boleh berubah. Dan last kali, of course. Kita suruh dia banyak-banyak berdoa. Dan kita doakan dia. Kita doakan orang yang kita tegur agar mereka dapat berubah. Dan berubah secara yang positif dan istiqamah. Biarlah perubahan itu berterusan sampai bila-bila. Perubahan yang positif itu. Jadi itu dia. Tuan-puan yang saya muliakan, beberapa petua-petua yang dapat kita bincangkan. Untuk merangsang diri kita. Bila kita tegur orang, biarlah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu sesuatu yang sangat penting yang datang dari Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Selamat maju jaya. Selamat mencuba apa yang kita telah sarankan. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang lebih berkesan dalam tegur-menegur. Sampai jumpa lagi. Salam sayang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.